Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar, atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'd. Yang bahagia Tuan Imam, Tuan Bilal, pengurusi ataupun Tuan Nazir, barisan ahli jawatan kuasa, tuan-tuan, ibu-ibu, ayah sarmati sekalian, alhamdulillah, kita masih berkira-kira untuk memulakan pembacaan kitab apa, ya. Sebab saya suka jika kita mula di tempat-tempat lain lah. Kalau kita mula pengajian berkitab, paling tidak sama ada kita akan minta supaya ada beberapa naskah untuk rujukan bersama. Adapun paling tidak di photostat bahagian-bahagian tertentu untuk hadirin ada handout lah, kita kata, ya. Baru nampak macam belajar sikit lah. ada bahannya tu. Dan saya mencadangkan tempoh hari kita membaca syarah Safinatun Najah. Safinatun Najah oleh Sayyid Samahah, Mufti Wilayah, iaitu satu kitab yang mensyarahkan matan ataupun teks asas bagi mazhab Syafi'i. Menarik juga. Dalam masa yang sama, dia ada satu lagi himpunan tulisan-tulisan ataupun respon-respon isu semasa. Jadi saya nak melihat kerelevanan lah. Maksudnya yang sesuai dalam keadaan kita yang masanya terhad antara maghrib dengan isyak sahaja. Takut kalau pengajian berkitab ni sebenarnya paling minimum pun cantik 2 kali sebulan. Kalau sebulan sekali ni tak ingat apa. Dia tidak ada kesinambungan. Setahun 12 kali sahaja. Bunyi berapa tahun dah mengajar. Saya di Masjid Asy-Syarif tu 5-6 tahun dah saya rasa. Tapi kalau kira-kira tak sampai 50 kali lagi rasanya. Ialah setahun 12 kali. Kan? Tu tak masuk sakit perut, motor bocor, hujan. Itu kalau orang tanya berapa lama dah? Lama dah, 5-6 tahun dah sini. Tu realitinya. Dan waktunya sejam saja. Jadi adalah baik mungkin kita cari topik-topik yang rujukan perbincangan yang ilmiah tapi bertopik. Sebagai contoh, dalam buku Bayan Linnas ni yang dihimpunkan daripada tulisan-tulisan ataupun respon-respon Samahah Mufti Wilayah terhadap isu semasa, yang dia kumpulkan semenjak daripada mula-mula dia jadi mufti pada tahun 2015 lagi. Dari ni dah 2019, 4 tahun dah, ataupun awal lagi dia sebenarnya. Jadi tulisan itu dihimpunkan jadi kitab jilid dan masih lagi dihimpun. Setiap tulisan dia hari-hari respon isu-isu semasa. Jadi mungkin kita boleh pilih topik-topik yang menarik dan kita fikir sangat penting untuk kita refresh ataupun masih lagi sebahagian besar daripada kita tak jelas. Sebagai contoh, dalam jilid pertama yang warna merah ini, saya tak ingat saya pernah datang bincang ke tidak. Antara perkara yang menarik, yang dia isu-isu yang menarik lah, ya, yang dia pernah ulas isu semasa yang sudah lepas. Contohnya isu transgender, tasyabuh ataupun penyerupaan dan hukumnya. Isu pondan ma'iyah ni. Apa sikap kita terhadap kita yang Allah Ta'ala tak uji, ada saudara mara darah daging kita kena macam tu, kita rasa tak apalah. Tapi ada setengah sahabat-sahabat kita, orang jemaah surau masjid kita, jiran-jiran kita yang Allah Ta'ala uji ada darah daging dia terlibat dengan perkara macam tu. Kalau tanya dia, awak redha ke dia? Pun tak redha. Tapi dah darah daging dia. Adakah tindakan yang keras, halau rumah, bunuh ke? Boleh. Tu benda-benda yang dibincang. Apakah yang sepatutnya
Dia respon di situ. Ataupun dia bincang juga di sini menarik, jihad di Syria, isu penyertaan warga Malaysia. Dia pernah ulas. Ataupun dulu kita ingat pernah geger satu Malaysia berkaitan satu program yang dianjurkan oleh seorang anak muda, program yang dianjur program untuk orang Melayu ni jangan takut pada anjing. Tajuk dia pada I want to touch a dog. Ingat dulu kan, 2015 lebih kurang dululah. Jadi dia respon, dia kumpul. Jadi menarik sebab dia isu semasa. Kalau kita nak baca kitab jenis lama, kita boleh guna syarah ni. Tapi ngangor je. Dan mungkin ustaz-ustaz lain sentuh dah. Dan saya melihat banyak surah masjid yang saya kuliah ni, hampir setiap malam, orang lain ganas lagi. Satu hari 5 tempat. Oh tu ganas tuan-tuan. Tu terlebih ganas namanya. Kita tak larat lah, kita sekali. Sekarang pun dah mula kerja. Tapi nak katanya, bila kita guna bertopik, dia panggil maudu'i lah, secara bertema. Dalam masa 45 minit sejam ni, kita nak selesai satu perbincangan, supaya paling tidak ibu ayah sekalian bawa balik satu kesimpulan untuk menjadi pegangan. Apabila timbul isu-isu yang lebih kurang, kita jelas apakah untuk kita bagi respon, ataupun untuk kita, dia panggil kita tawakuf, ataupun kita panggil kita berpegang sebagai asasnya itu. Ini penting. Antara lain, dia bincang juga apa dia ni, isu GST, satu penilaian. Dia lama cerita ni. Masa tu ada GST lagi. Ataupun yang ke-13 ni, penjelasan berhubung hukum zikir menari. Ini menarik juga. Yang sebahagian kita masih khilaf apa semua, mungkin ada penjelasan yang, dan kita kenal sahabat samahah mufti wilayah ni, dia sentiasa cuba mengambil jalan tengah. Kalau perasan, tidaklah terlalu kita kata ketat sangat, dan tidaklah terlalu terbuka jadi macam golongan liberal tu, tidak juga. Tapi tidaklah terlalu ketat, mesti macam ni saja, tak juga. Jadi kadang-kadang adalah 2-3 benda saya sendiri tak setuju, tapi secara umum apa yang dia tulis, sebab dia nak tulis satu benda ni tuan-tuan, dia ada satu jemaah pasukan research, dia punya anak-anak buah lah, kawan-kawan kita jugalah, adik-adik kita juga, yang mereka ni kerjanya tak ada benda lain, buat kajian, baca kitab, nulis. Hari-hari dia buat kerja sama. Dan setiap benda yang mereka nak keluar secara rasmi dalam website dia apa semua, mereka akan duduk mesyuarat dulu. Ni boleh ke kita keluar ni, macam mana, ini ke terbaik cara nak respon, dan seumpama. Sebab tu ada setengah benda dia tak respon, walaupun orang duk tanya macam-macam. Sebab mengambil kira kalau respon tak menjadi lebih baik pun, jadi lebih teruk bahkan, maka dia senyap. Tapi isu ni tak boleh, kita kena respon. Tapi angle kita lagu ni, sebab kalau kita balas lagu ni, jadi isu ni lebih besar. Ni hikmah seorang mufti tuan-tuan, yang perlu ada. Sebab tu namanya sahibus samahah. Apa dia samahah? Samahah ni yang bertimbang rasa, yang mengambil kira pelbagai faktor. Walaupun kita satu perspektif kita tengok kita macam tak setuju, tapi dari satu perspektif dia perlu bertindak begitu. Sebab kalau dia tak buat begitu, lebih teruk lagi kesan dia. Ini benda-benda yang kita tidak duduk dalam jubah, dalam dia punya jawatan, kita tak tahu. Tapi bagi orang yang duduk situ, dia kena mengambil kira semua aspek. Negara kita yang berbilang kaum, dengan keadaan situasi politiknya, situasi ekonomi, situasi kaum-kaum, dia kena ambil kira belakang. Sebab itulah kita tengok Samahah Mufti Wilayah ni, dia punya respon, dia punya ulasan ada pengaruh yang besar. Dan alhamdulillah secara peribadi saya melihat dia tidaklah sangat-sangat kita perasan dia tidak boleh diperkotak-katikkan ataupun dipergunakan oleh mana-mana individu ataupun institusi, ataupun secara jelas saya sebut adalah golongan politik lah, begitu. Sebab dia akan sebut, dia akan tulis benda yang dia fikir perlu. Ni yang kita respect tuan-tuan, rahimahullah ta'ala sekalian. Baik, kemudian dia ulah juga banyak masa tu syurahiyah ataupun ekstremis agama, pemerdagangan manusia. Ni jilid pertama baru, ada 3 jilid rumah saya tu. Kemudiannya mercun pun dia ulah ni, mercun budaya bahaya macam-macam lah. Sebab dia ada 7-8 kolom fatwa apa semua begitu begini. Yang ni bayan linnas. Bayan linnas ni bayan maksudnya penerangan. Linnas kepada manusia kita lah. Dan bila sebut kata manusia, dia bukan untuk orang Islam saja. Kalau tidak dia letak bayan lil muslimin.
Dia letak bayan linnas, jadi dia bertindak memberi penerangan hatta kepada non-muslim sekaligus di Malaysia pada konteksnya. Sebab tu sekarang dia ambil seorang pegawai khas untuk menterjemahkan dia punya tulisan-tulisan kumpulan dia ini ke dalam bahasa Inggeris untuk orang yang tak fasih bahasa Melayu ataupun untuk orang luar negara yang nak juga guna pandangan-pandangan dia supaya boleh akses dan nukilkan. Ini seorang mufti yang berwawasan luas, tuan-tuan. Yang dalam sejarah kemuftian di Malaysia, minta maaf saya kena sebut, tidak pernah ada yang seperti beliau, yang begitu jelas apa yang dia nak buat dengan institusi kefatwaan dan kemuftian yang dia sedang diberi amanah itu. Jadi puas hatilah kita bayar gaji mahal-mahal, tuan-tuan. Kita bayar gaji mahal-mahal pun puas hati, dia buat kerja sungguh dalam arti kata itu. Baik. Banyaklah isu-isu, insya-Allah kita akan pilih secara selektif lah, tidak semua, sebab ada isu-isu tu macam tak relevan. Sebagai contoh, apa dia lagi di sini kalau yang menarik kita nak sentuh. Imam Mahdi menurut pandangan Ahlus Sunnah, kerana sebahagian besar daripada umat Islam juga masih keliru tentang apakah hakikat Imam Mahdi menurut Quran dan Sunnah Nabi SAW. Dan mutakhir kita perasan ramai golongan asatizah ataupun ustaz-ustaz kita ceramah ni dah akan viral video-video yang menafsirkan hadis-hadis tentang akhir zaman ini. Hadis tu sahih, tapi kadang-kadang cara dia ulas, cara dia tafsirkan, cara dia jelaskan sebenarnya tidak mengikuti ataupun menyalahi nas-nas yang lain. Sebagai contoh tempoh hari apa dah yang viral tu, kiamat berlaku bila? Ada tu yang dia kata kebetulan tahun depan ni bulan puasa 15 hari bulan tu hari Jumaat, macam manalah, maka akan berlaku kiamat begini. Dia dah kiamat, jaga-jaga apa semua. Dan banyaklah kita dengar sebab dia gini, hadis-hadis akhir zaman ini adalah hadis yang bersifat futuristik lah, masa depan. Apabila riwayat tu sahih, maka riwayat tu sahih, tapi tafsiran dan kefahaman terhadap hadis itu kadang-kadang masih, ataupun kita kata tidak boleh kita ambil secara mu'tamad. Dia masih zanniyat, dia masih bersifat sangkaan dan sekadar ilmu yang ada pada ulama tersebut. Saya teringat dulu, tuan-tuan, ketika zaman Baghdad diserang oleh Tartar ni Mongolia, tahun 600 Hijrah 500 Hijrah dulu tu. Apabila Mongolia menyerang Baghdad, setelah diserang semua negara China apa semua, Turkmenistan, sampai ke Baghdad, ke muncak dia. Baghdad ni kota yang paling hebat di dunia ketika itu, kota metropolitan yang paling hebat di dunia pada ketika itu, kota tamadun. Apabila sampai ke sana, disebabkan dahsyat sangat Tartar ni punya ganas, dia punya jahat, dia punya ganas, dia punya kerosakan yang mereka buat, darah-darah yang mereka tumpahkan, disebut dalam sejarah bagaikan satu gelombang tsunami yang tidak berhenti sehingga kan dia ambil semua apa yang dia lalui. Dia bunuh, dia rogoh, dia makan, dia bakar, habis. Jahat sungguh. Tidak boleh nak kita imagine dalam dunia moden ini. Apa yang berlaku para ulama di Baghdad ketika itu bila melihat golongan Tartar ini, mereka telah menyatakan sebahagiannya inilah Ya'juj Ma'juj yang disebut dalam hadis Nabi SAW tentang akhir zaman, makhluk yang begitu dahsyat keluar daripada kurungan zaman Iskandar Zulkarnain itu. Apakah benar dakwaan tersebut? Tidaklah, tuan-tuan. Tartar Mongolia itu bukannya Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj itu makhluk lain. Tapi tafsiran itu berlaku disebabkan realiti yang mereka hadapi. Tahun 90-an tempoh hari, kalau tuan-tuan pernah dengar, saya tak nak sebut nama individu ni, meninggal dah. Dia ada satu kelompok di Kota Baru ni, di Pasir Mas sebenarnya. Dia ada satu kelompok pengajian lah. Antara yang mereka, maksud saya, fokusnya adalah perbincangan tentang ni lah, benda-benda hadis-hadis akhir zaman, tentang Mahdi, tentang Dajjal, tentang Ya'juj Ma'juj dan seumpamanya. Maka dalam banyak-banyak tu, perkara yang paling kita syok untuk dengar dan juga hurai ni pasal Dajjal lah. Dajjal ni mata satu, gini. Dan dia kiaskan, Tok Guru ni kiaskan Dajjal ini sebagai televisyen ketika itu. Sebab televisyen kan mata satu gitu.
Jadi televisyen ni sebab apa? Sebab banyak buat maksiat, jadi jahat orang apa semua, duk cerita orang jadi galik, tak buat ibadah apa semua betul begini. Jadi anak-anak murid dia sebahagiannya telah ambil TV di rumah masing-masing, humah dalam sungai. Saya ingat kalau hidup lagi ni rumah dia besar pada kita TV Maksudnya tafsiran sudah berubah. Hadis tu sahih, hadis Dajjal tu sahih lah. Kenapa tak? Itu kita kena hati-hati. Riwayat tu sahih, tapi kefahaman kita belum tentu sahih. Sebab benda-benda pun belum berlaku lagi. Maka kena sangat hati-hati supaya kita tidak buat kesimpulan-kesimpulan yang bercanggah dengan hak sebenar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Benda begitu masih kita sebagai orang yang di Malaysia ni ada masalah sebenarnya sikit, tuan-tuan. Baik, seterusnya begitulah. Jadi pada hari ini sebagai mukaddimah secara ringkasnya, tidak ringkas dah ni, kita masuklah, kita pilih topik yang pertama. Program I want to touch a dot ni saya relevan ke tidak kita bincang ya. Yang pertama tu penjelasan hukum terhadap mangsa MH370. Ini pun kita tak terlibat, tapi menarik fiqh dia tu. Maksudnya fiqh orang hilang. Kau orang hilang ni apa cerita dalam cerita Melayu lama ni? Lembing awang pulang ke Dayang apa tu? Yang dia pergi mana-mana, isteri dia kahwin orang lain, ingat ke dia hilang tu. Tiba-tiba dia tengah kahwin, balik kawan tu. Ada cerita Melayu lama tak apa tajuk dia ya. Tu. Panglima awang pulang ke Dayang apa benda, gitulah lebih kurang Jadi hukumnya apa kalau orang tu hilang lama? Nak tunggu lama mana? Sebab dia berkaitan harta pusaka. Dia berkaitan dengan isteri tu macam mana? Gantung tak bertali nak kahwin lain, kalau dia muda lagi macam mana? Dia dah janda ke nak iddah ke apa semua? Tu ada hukum-hukumnya dibincangkan. Nah, dia bukan main hilang-hilang begitu saja. Dia ada hukum-hukum dia. Setengah mazhab kata kena tunggu berapa? Setahun. Ada kata cukup 90 hari, ada kata sekian. Sebab ada kes bila hilang tu tiba-tiba lepas 10 15 tahun dia balik semula suami. Isteri dia dah kahwin beranak orang lain dah. Lagu mana cerita? Jadi benda-benda begitulah. Walaupun nampak tak menarik, tapi sebenarnya ada benda-benda di sebalik yang boleh kita ambil maklum. Cuma untuk hari ini saya cenderung untuk kita bincang terlebih dahulu. Ataupun kita mula situlah. Tarik tak? Kau macam mana? Minta maaf tuan-tuan ya, balik tadi sampai pukul 6 dengan hujannya. Mari sini pula dengan motor. UIA ke Sarjana Utama tu 40 km. Dengan hujan tergelam habis licin. Sampai rumah 6 boleh beli nasi pada anak, mari sini tu. Tu dia. Nasib baik tak hujan. Hujan tadi basah gitu. Baik, tak apalah, kita baca juga secara ringkas supaya kita refresh balik dan menarik. Dia mendatangkan pandangan pelbagai mazhab. Ini kita menarik untuk kita tengok. Walaupun tak jadi apalah MH370 ni. Bomah teropong Raja Bomah tu tak tahu juga. Berat sungguh dia tu. Teropong tak keluar. Wallahu alam, kita pun tak tahu. Ni pun tiba-tiba kalau keluar esok macam mana? 10-20 tahun lagi tiba-tiba dia orang balik macam mana? Wallahu alam. Tapi kes ini ada setengah saya dengar ya, sedih jugalah. Berlaku krisis lah sama ahli keluarga, antaranya bersabit dengan wang papasan dan seumpamanya. Ini benda-benda yang nampak ringan tapi sebenarnya sangat perlu diuruskan dengan baik. Ya dah, kalau tak main 3-4 juta pening kepala juga tuan-tuan. Mak dia kata yang hilang ni anak saya. Isteri kata saya isteri, anak-anak dia ni pewaris. Macam mana nak bincang tu? Bagaimana pula isteri yang mungkin tadilah masih muda dan mungkin ada keinginan nak kahwin lain dan seumpamanya. Tu benda-benda yang insya-Allah barangkali telah diulah oleh Sahibu Samah Mufti. Saya pun baca lama dah dulu. Tadi malam ni nak ulah balik baca pada tuan-tuan lah, kita sama-sama baca. Baik, mukaddimahnya, pada hari Khamis 9 Januari 2015, Ketua Pengarah Jabatan Penerbangan Awam Datuk Azharuddin Abdul Rahman telah menyampaikan satu pengumuman berkenaan status pencarian MH370. Ini tajuk dia, penjelasan hukum terhadap mangsa MH370. Statementnya ataupun kenyataannya, bagi pihak kerajaan Malaysia, kami secara rasmi mengisytiharkan pesawat MH370 sebagai satu kemalangan berdasarkan Standard of Annexes 12 and 30 Chicago Convention, tanpa mengguris perasaan setiap ahli keluarga mangsa yang terkorban.
Pengumuman ini diharapkan mampu memberi bantuan kepada mereka yang memerlukan, termasuk proses pampasan. Maksudnya secara rasmi nak muktamadkan bahawa ni kami angkat tangan lah, memang gitu. Menurutnya lagi, kami juga memahami bahawa MAS bersedia untuk meneruskan dengan kadar segera proses pampasan dengan kesediaan waris untuk mengambil tindakan, katanya. Azharuddin berkata, bagi membolehkan setiap waris mendapat maklumat yang disahkan, laman web khas MH370 ditubuhkan khusus untuk waris penumpang. Bayan Linnas pada kali ini, kata Samah Mufti, akan memfokuskan berkenaan status mangsa MH370 yang telah terkorban dan hukum yang berkaitan dengannya. Menarik tuan-tuan. Baik, isu hilang ini dia panggil mafqud. Saya pernah menyebut tentang definisi bagi orang yang mafqud. Antara lain, saya, kata Samah Mufti, menukilkan satu pendapat mazhab Hambali, iaitu pertama, orang yang terputus perkhabaran, ni mazhab Hambali, orang yang terputus perkhabarannya kerana hilang pada zahirnya mungkin mati seperti tentera yang hilang ketika peperangan, atau yang menaiki kapal yang tenggelam dan sebahagian penumpangnya yang selamat. Berdasarkan takrif ini, mereka yang menaiki MH370 telah menepati takrifan ini semantalahan usaha mencari mereka dipergiat oleh seluruh agensi kerajaan yang berkaitan dengan kerjasama pihak kerajaan lain secara berterusan. Keduanya, pengisytiharan datang daripada pihak kerajaan sendiri, yakni waliul amri yang memegang amanah menguruskan hal ehwal rakyat, melalui pihak yang diberi otoriti untuk menyampaikan kenyataan tersebut, iaitu Ketua Pengarah Jabatan Penerbangan Awam yang menyebut secara jelas sebagai kemalangan. Ketiga, kenyataan daripada Standard of Athens 12 dan 13 Chicago Convention juga menunjukkan mangsa-mangsa MH370 dianggap terkorban. Keempat, kesanggupan pihak kerajaan untuk meneruskan dengan kadar segera proses pampasan dengan kesediaan waris untuk mengambil tindakan jelas menunjukkan putusnya harapan mereka bahawa mereka masih hidup, sebaliknya mereka adalah yang terkorban. Itu statement dia. Isunya pencarian dibuat tapi mencapai tahap maksimum dan duit pun banyak habis tuan-tuan ya, berapa juta tak tahu, menggunakan Australia punya, India punya banyak. Baik, isunya orang yang hilang yang Islam tu. Yang tak Islam tu kita tak tahulah lagu mana dia urus secara legalnya. Yang Islam tu, yang ada isteri, anak, ada keluarga kan, macam mana status mereka itu? Sekali lagi, kata Samah Mufti, dinukilkan perbezaan pendapat ulama berkenaan tempoh mafqud, tempoh hilang tadi, untuk kita anggap dia ni hilang ataupun dia ni memang maksudnya dah kira putus lah, tak ada apa-apa dah. Dalam mazhab Hanafi, tempoh mafqud ialah 90 tahun. 90 tahun tak kahwin mana lah. Tu dia. Tempoh mafqud ialah 90 tahun dengan andaian bahawa jangka waktu tersebut orang-orang yang seusia dengan dia di daerahnya telah semua wafat. Ini disebut dalam Mawsu'ah Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, satu ensiklopedia fiqh yang begitu besar yang dikeluarkan oleh Kuwait, yang cuba diterjemahkan oleh DBP tapi tak selesai-selesai sampai hari ini. Baik, mazhab Hanafi kata 90 hari, 90 tahun baru boleh anggap hilang. Maksudnya lepas, kalau isteri tu umur 20, dia kena tunggu 90 tahun. Kalau dia hidup lagi, barulah dia boleh kahwin orang lain. Kalau ke mana? Ya tu. Jadi pada waktu umur dia 110 tahun. Itu menurut mazhab Hanafi. Kita tengok pula mazhab Maliki. Tempoh mafqud ialah 70 tahun. Lebih kurang juga ni. Hujahnya hadis Rasulullah SAW yang menyatakan bahawa usia umatku berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Dalam rujukan yang sama. Hadisnya berbunyi, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'ina. Umur, yakni jangka hayat umat aku adalah antara 60 tahun hingga 70 tahun. Rawahu Tirmizi, nombor hadis 2331.
Tapi di Malaysia ni nampaknya kebelakangan ini, dan terbukti dari sudut kenyataan daripada pihak berautoriti pun, hayat orang Malaysia sekarang semakin panjang, tuan-tuan. Ramai orang yang melepasi had umur 60-70 sekarang. Jadi kerajaan mula risau dengan status pencen lah. 60 pencen dianggap awal sebenarnya. Sebab bila pencen 60, dia punya KWSP apa semua tak mampu nak tanggung untuk dia hidup 30 tahun lagi, sebagai contoh, kalau dia capai umur 90. Yalah, Perdana Menteri Malaysia pun 90. Jadi ini menyebabkan krisis baru, iaitu miskin selepas pencen. Apabila tidak berhati-hati berbelanja, maksudnya tidak merancang aset, tak ada apa semua itu begini, maka akhirnya duit pencen, duit KWSP ni memanglah nak boleh tu lama dah boleh tu, banyaklah bagi orang yang biasa dapat 50,000, 100,000 ni banyak. Tapi dia punya nak habis tu sekejap je tu. Tak kena cara tu. Kena juga pula jenis minat apa dia. Bila kadang-kadang anak apa semua ni pun tak berapa baik juga, dia tahu ayah dia baru dapat duit. Itu satulah. Tapi kadang-kadang ditipu oleh skim-skim cepat kaya, pelaburan-pelaburan. Kita pula tak hati-hati, dah seumpama ramai juga yang habis duit begitu, dan akhirnya miskin balik lah, jadi berhutang apa semua, dah seumpama. Wallahu alam, na'udzubillah min dzalik terjadi pada kita. Kena rancang, tuan-tuan, kena rancang. Baik, mazhab Maliki kata 70 tahun, mazhab Hanafi kata 90 tahun, diskaun 20 tahun. Okeylah. 90 tahun 20 tahun. Baik. Bagaimana pula dengan mazhab kita Syafi'i? Tempoh untuk dikira mafkud ialah 90 tahun, iaitu batas usia orang-orang yang sebaya dengan dia di daerahnya. Tetapi pendapat yang sahih dalam golongan ini adalah penentuannya bukan berdasarkan pada bilangan waktu tertentu, melainkan berdasarkan pada bukti, iaitu jika telah ada bukti bagi hakim tentang kematian mafkud yang berkaitan, yakni ada pengisytiharan secara rasmi oleh waliul amri, dalam konteks hari ini kerajaan ataupun yang lebih kuat lagi adalah mahkamah syariah ataupun sultan dan seumpama. Maksudnya orang yang pegang urusan umat, dia kena buat pengisytiharan. Okey, kira-kiranya kita pun dah cari puas hati apa semua, maka kita isytihar, tak ada lah, hilang, mati. Begitu. Maka berdasarkan bukti itu, hakim menetapkan kematian mafkud bersangkutan, dan itu setelah berlangsung suatu tempoh masa di mana secara kebiasaan bahawa seseorang sudah tidak mungkin lagi hidup di atas usia tersebut. Itu pandangan mazhab Syafi'i. Bagaimana pula mazhab Hambali? Dalam Masu'ah Fiqhiyah Kuwaitiyah mengatakan bahawa tempohnya jika mafkud itu hilang dalam suasana sedemikian rupa sehingga dapat diduga dia telah wafat, seperti dalam perang atau tenggelamnya kenderaan yang dinaiki di mana sebahagian penumpang selamat dan sebahagian lagi tidak selamat, iaitu karam kapal di tengah lautan kalau dulu. Dalam konteks hari ini, kalau jatuh kapal terbang, tuan-tuan jarang hidup lah. Kapal terbang ni risiko kemalangan 0.0001%. Tapi sekali jadi, puas hati. Dia bayar nak jadi. Macam motor kereta ni, peratusan untuk keberangkalian untuk jadi aksiden tu terlalu besar, hampir setiap hari berlaku. Tapi tidaklah semua melibatkan nyawa. Kapal terbang ni nak dengar crash kapal terbang sekali setahun payah, 5-6 tahun sekali payah. Tapi sekali jadi, puas hati. Masuk puas hati di sini. Macam yang kemudian itulah MH17. Allah maghfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. Semoga Allah Ta'ala mempermudahkan urusan roh-roh yang yang kematian itu. Baik, dalam mazhab Hambali katanya lagi, maka di sini ditunggu sehingga waktu 4 tahun. Okeylah 4 tahun. Nah, tetapi jika dia hilang dalam suasana yang tidak mungkin dia wafat, berniaga atau menuntut ilmu, tapi suasana qarinah dia adalah yang kata 4 tahun tu, jika dia itu terlibat hilang kerana peperangan ataupun terlibat kemalangan yang tadi.
maka assume kemungkinan untuk dia mati itu berat, maka cukup sekadar 4 tahun. Tapi kalau dia musafir pergi belajar luar negara apa semua, tanpa khabar berita dululah, hari ni hampir mustahil tak boleh berhubung ni. Nah, tiba-tiba tak balik-balik. Tetapi jika dia hilang dalam suasana yang tidak mungkin dia wafat, iaitu berniaga atau menuntut ilmu, maka poin yang pertama, ditunggu sehingga yang berkaitan berusia 90 tahun. Kerana biasanya di atas usia ini sudah tipis kemungkinannya bagi seseorang untuk dapat bertahan hidup. Kalaulah yang mati tu abang ataupun seorang anak, kita kata abang lah, mak ayah sudah mati, abang ni tak kahwin lagi, ada harta, tiba-tiba hilang. So harta pusaka abang ni banyak, jadi boleh ke siapa harta-harta dia ni? Tu sebab tu kena jelas benda-benda macam ni. Siapa yang berhak di atas harta yang ditinggalkan? Azan ke tu? Azan boleh. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
La ilaha illallah. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Mazhab Hanafi tadi 90 tahun, mazhab Maliki 70 tahun, mazhab Syafi'i juga 90 tahun. Mazhab Hambali ada pelbagai bukan kelonggaran, pelbagai keadaan. Kalau mati itu kerana peperangan dan juga kerana kemalangan yang kebarangkalian untuk mati itu tinggi, maka cukup sekadar 4 tahun. Tapi kalaulah keadaannya bersifat dia mengembara untuk menuntut ilmu ataupun untuk berniaga, balik pada hukum asal iaitu 90 tahun. Dan kemudiannya, tapi ada juga ditunggu sehingga yang berkaitan berusia 90 tahun kerana biasanya atau usia itu, dan kemudian dikatakan diserahkan pada pertimbangan hakim. Ini pentingnya mahkamah syariah, ataupun dia panggil, kalau dulu serah pada waliul amri lah, pemerintah. Dalam konteks kita hari ini, sultan. Sebab sultan ketua agama Islam negeri masing-masing. Itu dia punya kuasa. Terdapat juga perbezaan pendapat tentang tempoh dimulai atau terjadinya wafat seseorang berdasarkan keputusan mafqud. Yang pertama, Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, waktu wafatnya mafqud dianggap sejak waktu hilangnya mafqud. Maksudnya tarikh dia hilang tu dikira itulah waktu dia wafat untuk nak capai 90 tahun tu. Al-Imam Syafi'i ataupun Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat waktu wafatnya mafqud dianggap sejak tanggal pernyataan perwafatannya, waktu keluarnya keputusan hakim. Saya menutup perbincangan ini, kata Samah Mufti, dengan menukilkan pendapat Imam Al-Mawardi rahimahullahu ta'ala, yang menyatakan di dalam kitabnya Al-Hawi Al-Kabir fil Fiqh Mazhab Al-Imam Syafi'i, diterangkan bahawa Al-Mawardi ini salah seorang ulama besar mazhab Syafi'i. Orang yang hilang dalam waktu yang lama dan tidak diketahui apakah masih hidup atau sudah mati, maka orang itu harus dihukumkan hidup sehingga diketahui dengan pasti apakah mafqud tersebut sudah mati atau masih hidup. Jadi kena beratkan dia hidup dulu berbanding dengan dia mati. Maka tidak boleh menghukum kecuali dengan yakin, dan sekiranya belum diketahui dengan yakin tentang kematiannya, maka wajib menunda dahulu kepemilikan hartanya sampai batas waktu yang telah ditentukan. Setelah melihat pendapat-pendapat tersebut, saya menukilkan juga di sini pendapat pengarang Al-Ikhtiyar li Ta'lil Al-Mukhtar, Imam Abdullah bin Mahmud Al-Musili. Katanya, seseorang yang hilang daripada keluarga dan negerinya, ni fatwa ataupun pandangan syekh kita ni lah. Seseorang yang hilang daripada keluarga dan negerinya atau ditawan oleh musuh dan tidak diketahui sama ada hidup ataupun mati, begitu juga tidak diketahui tempatnya dan selepas berlalu tempoh, maka dia dianggap tiada berdasarkan perkiraan ini. Sementara lagi, pihak pakar telah menyebut akan kematian dan disokong oleh pihak kerajaan yang dianggap sebagai hakim. Kata syekh kita lagi, suka ditegaskan bahawa jika sabit dengan bukti bahawa orang yang hilang telah mati, maka hilanglah keadaan mafqudnya. Sebab mafqud ni keadaan dia tak tahu lagi statusnya apa. Jadi setelah keputusan dibuat oleh hakim ataupun pihak waliul amri, ataupun dalam konteks kita ini sultan ataupun pihak berautoriti lah, fatwa sudah dikeluarkan, jakim, maka dianggap tidak lagi mafqud, maksudnya tidak lagi dalam keadaan hilang, melainkan keputusan sudah dibuat. Maka proses seterusnya untuk waris dia dapat harta pusaka apa semua tu akan boleh dijalankan kemudian, pampasan apa semua tu. Suka ditegaskan bahawa jika sabit tadi kerana hilang kejahilan yang membelenggu hidupnya atau matinya, ini yang disepakati oleh para ulama. Ulasan samahah terhadap pendapat tersebut, berdasarkan pelbagai pendapat tersebut, saya melihat tujuan asal mereka menghadkan
Satu jumlah masa dan tempoh yang panjang adalah semata-mata untuk mendapatkan kepastian dan keyakinan. Sebab tu 90 tahun, 70 tahun tu kira-kiranya nak ambil jalan paling selamat. 90, 70 tahun tu mustahil lah hidup lagi. Begitu. Masalah dia pun tak hidup dah. Dia pun tak hidup dah masa tu. Jadi dia ambil masa 90, 70 tahun selalu. Baik. Sementara lagi ketika zaman mereka mungkin agak sukar dipastikan kerana perbezaan teknologi dan perkembangan berbanding dengan zaman sekarang. Jadi sebab yang letak jarak jauh sangat ni sebab apa? Nak ambil jalan selamat supaya tak salah hukum. Yang tiada itu rupa-rupanya masih ada. Maka buat ni ambil masa jauh supaya kira-kiranya memang mustahil lah hidup lagi kalau dah 90 tahun hilang. Orang tanya, ni berapa tahun dah hilang ni? 90 tahun dah hilang. Jadi peluang nak balik semula, peluang hidup lagi tu sangat-sangat, bukan sangat nipis, berapa peratus sajalah, hampir mustahil lah. Apatah lagi ketika dia hilang tu umurnya sudah 50 tahun sebagai contoh. Adapun ketika dia hilang tu umur dah 40, 30 tahun. Jadi campur 90, 120 tahun. Ghalibnya tidak berlaku panjangnya umur yang sedemikian itu. Justru kaedah fiqh seperti keyakinan tidak dihilangkan dengan syak, al-yaqinu la yazalu bisyakki, juga menjadi asas bagi mereka. Kemudian saya bersama mendatangkan pendapat pakar penerbangan, saya tak bacalah ya, bla 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 bla. Cuma dia datangkan pula ijtihad Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kemudian ulama semasa yang mengulas ijtihad tersebut, dan kemudian kenyataan beliau sendiri. Kenyataan iaitu ulasan Samahah Mufti sendiri. Saya ingat mungkin tu kita kata tu masa tak cukup. Cuma mungkin kita boleh baca dia punya kesimpulan terulah. Tapi kesimpulan dia pun panjang juga ni. Boleh kuliah pula. Kita tangguh dululah. Cuma yang menariknya dia mendatangkan perbahasan ijtihad Sayyidina Umar bin Khattab tentang masalah orang hilang itu, dan kemudiannya dia datangkan pendapat daripada ulama semasa namanya Profesor Dr. Abdul Nasir Abu Bashar, dan kemudian Profesor Dr. Abdullah Ar-Rukban, dan kemudian Samahah Mufti sendiri telah mengulas semua data-data dan juga fakta-fakta yang dia datangkan berkaitan dengan kes MS370, apakah yang terbaik, sikap yang diambil oleh pihak kerajaan, bahkan oleh keluarga yang terlibat dengan kematian tersebut. Baik tuan-tuan dan puan-puan rahimahullah taala, kita berhenti situ dululah untuk kita salat dan seumpamanya. Insya-Allah pada bulan depan saya tanda ni kita akan sambung bincang topik ni lagi insya-Allah, untuk kita mendapatkan kesimpulan yang telah dipandukan oleh Samahah Mufti kita ni. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.